الذي تفضل علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على من أنذر بالنار بشرا بالجنان سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، انشرنا علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ini kita sampai pada muka surat kita yang ke sifat yang ke-8 dah ni. Muka surat 94. Jadi kitab saya ni, naskah saya muka surat 94. Kadang-kadang dia kitab dia berbeza, naskah tu dia berbeza muka surat. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Ini kita di penghujung dah. Jadi sifat mahmudah yang ke-9 iaitulah redha. Yang ke-9 kan. Jadi maknanya satu lagi ya ni. Kita akan sampai ke kemuncak dia, iaitu zikrul maut. Jadi lepas dah kita dah bersifat dengan tawakul, bersifat dengan kasih, bersifat dengan redha, maka habis semua sekali dah. Maka dalam hati kita tu sentiasa terkenang kematian. Jadi itu bab yang last sekali. Jadi sebelum kita nak kenang mati ni, maka kita kena capai tingkat redha dulu. Bila lepas kita lalu kok naik tangga redha, ketika tu baru kita dapat mencapai tingkat ingat mati setiap masa, setiap ketika. Tapi kalau redha tak boleh lepas lagi, maka nak ingat mati tu lambat sikit lah. Sekali-sekala bolehlah ingat mati ni, tapi nak terkenang macam orang cinta mati tu payah. Ni di atas ni. Jadi kita bincang bab redha dulu lah. Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Apa dia qada ni? Ketetapan Allah Ta'ala di azali itu. Jadi kita ni nak kena belajar apa yang berlaku pada kita hari ini ni. Segala takdir-takdir Tuhan yang Tuhan tetap kat kita ni, dia akan terus berjalan. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita setuju ataupun tak, sama ada kita mau tak mau, maka takdir terus berjalan merentasi masa. Sebab itulah kita nak kena belajar bab redha, supaya bila apa berlaku pada kita saja sekalipun, apa saja yang mai duk terpa kat kita ni,
maka kita dah tak kisah dah sebenarnya. Jadi mainlah lagu mana pun kita dah jadi biasa benda tu dah. Ni yang duk kena belajar bab redha. Pasal bila kita tak ada kekuatan redha, tak berapa kuat, maka hak ni lah yang duk hati duk pusing ni. Lepas tu bila hati tak tenang, dia nak keluar di mulut. Lepas tu bila tak puas lagi di mulut, kaki tangan pun nak naik. Tu nak kena belajar redha tu. Redha apa dia? Dia kata sini dengan qada Allah Taala. Redha pada redha. Redha ni setuju, tak bangkang, tak kritik, tu redha. Bukan bermakna redha dengan qada Allah Taala ni tak cegah kemungkaran. Tu saya dah habaq kita gitu. Biar orang buat jahat tak cegah, biar orang buat dosa depan mata tak larang. Tu bukan redha lagu tu. Redha ni tak menafikan kita suruh orang buat baik, suruh orang tinggal jahat. Redha ni hati kita, dalam hati kita ni. Tu. Redha ni setuju hati redha ni. Terima dalam hati kita dengan tak bangkang takdir Tuhan tu. Tu. Jadi kita habaq. Kalau tak mau juga tak boleh buat apa lah kita ni, nak buat apa? Tu. Kita urusan kita hak zahir habis siap dah. Hati kita redha wae dah. Tu. Hati kita redha siap dah. Sebelum kita tegur orang tu, sebelum kita ajak orang baik tu, hati redha siap dah. Sebab tu bila kita ajak dia tak mau, kita suruh dia tak mau, kita tak terlalu kecewa sangat. Pasal apa? Sebab inilah dikatakan redha dengan qada Allah. Tapi tang usaha kena. Usaha dah tu duk suruh. Usaha dah duk ajak tu. Dia tak mau juga. Nah, tak mau. Tekak betullah. Adapun hati kita, hati redha wae kita. Ni nama dia setuju. Setuju, redha tu setuju, tak bangkang, tak kritik. Tak kritik apa? Bukan tak kritik perbuatan orang tu, bukan tak marah orang buat jahat tu. Tak kritik, tak bangkang apa yang Allah Taala tetap tu. Tu redha dengan qada. Ingat kata hak berlaku ni semua Tuhan tetap di azali dah. Jadi kalau aku ajak berbuih mulut kali pun, aku gulin kita ajak, dia tak mau ajak. Dia nak mau macam mana? Takdir Tuhan tak ada untuk dia. Tak boleh berlaku. Tu kita nak ajak apa? Ajak hak tu kerja kita yang Tuhan suruh. Tugas kita Tuhan suruh. Bukan Allah Ta'ala suruh kita ubah takdir Tuhan. Allah Ta'ala suruh kita usaha saja. Adapun takdir tu Tuhan tulis siap dah. Sebab tu bila kita usaha ubat tak lega, usaha ubat tak lega, ubat tak lega, nak buat macam mana dah? Redha lah. Redha. Tu nak buat macam mana lagi? Ni memang kena redha pun. Usaha tu Tuhan suruh usaha, sekadar mampu. Usaha habis dah. Redha nak buat macam mana lagi? Doktor pun tak redha. Doktor tak ambil balik kapital apa dah je. Tak. Tu. Dia usaha. Dia usaha habis dah. Tak tahu nak buat apa dah dia pun. Bubuh hak ni, bubuh ubat ni, bubuh ni. Tak mau juga. Itu menunjuk kata takdir Tuhan tidak boleh diubah. Tak boleh. Yang mampu ni berusaha. Tak. Tu dia bahas ni. Makna redha ni pada setuju. Tak bangkang, tak kritik. Tak kritik apa? Dengan qada Allah Ta'ala. Qada apa dia? Ketetapan-ketetapan yang tercatat di azali itu. Itu qada. Qadar pelaksanaan. Qadar perbuatan Tuhan ketika Allah ni. Esok Tuhan nak buat apa pula kat kita? Lusa Tuhan nak buat apa pula kat kita? Tuhan buat tu buat ikut apa? Tuhan buat tu mengikut apa yang ditakdirkan. Hak qada ni. Tuhan buat mengikut apa yang diqada. Tuhan buat apa yang ditakdirkan. Tu. Tu yang kita kena duduk dalam keadaan sentiasa takut. Tu yang duk minta doa, ya Allah, supaya Allah Taala johlah bala. Johlah ketetapan yang tak baik itu aku ni. Tu minta. Tu dah qada dengan takdir Tuhan, redha dengan qada Tuhan. Minta buat apa? Hak ni memang ulama kata qada dia ada dua. Satu qada mubram, satu qada mu'allaq. Kalau kita qada tak minta dah, sakit dah hebat di bawah.
doa kena. No? Sebab qada ni ada dua. Satu qada mubram. Mubram tak ubah dah. Yang satunya qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni qada yang dikaitkan dengan doa. Qada yang dikaitkan dengan sedekah. Tu. Qada yang dikaitkan dengan hubung rahim. Tetaplah. Tapi dikaitkan. Sekiranya ada sedekah, maka panjangkan umurnya. Tu. Ini dia panggil qada-qada yang mu'allaq, yang bergantung dengan benda-benda. Jadi hak kita doa ni, ulama kata doa ni, pasal apa? Sebab kita pun tak tahu hak mana qada kita. Jadi boleh jadi qada kita tu qada mu'allaq. Bila kita doa, maka Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita doa tu. Tu doa tu. Tu. Tu di atas sini tu, pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu, apa dia makna redha tu? Maknanya suka hati. Nampak dah ni. Jadi qada Allah Ta'ala bukan semesti benda yang seronok. Kalau kita betul-betul lah redha dengan Allah Ta'ala, maka sebab itulah para sahabat, para rasul, wali-wali Allah Ta'ala mai bilah redha dengan pun dah ibadat mereka ni tak pernah kurang dengan Tuhan. Tu bengkok kaki dia mana pun duk sembahyang tu. Tu onggai batu berdarah kepala muka Nabi. Tak nitik darah. Tu tuju dengan batu pituk orang baling di dengan batu. Kalau kita tobat tak bidah. Tu. Kalau kita tobat tak bidah, balik-balik bini beletiak pula, pakai tak bidah kayak tu. Bini pula kata, itulah gatal sangat orang tak pergi galak Nabi. Nabi minta lagi, tanya Tuhan, ya Allah, tu selepas ni nak hantar ke mana pula? Adakah nak hantar aku pergi dakwah tempat yang macam ni juga, yang aku pergi orang tuju aku berdarah muka pula? Kalau nak hantar pergi tempat macam ni pun tak apa, aku redha. Ni redha tu. Hak ni yang kita setuju, yang kita suka tu. Tu yang kita suka hati. Kita suka hati benda yang baik saja. Suka hati benda yang nak, keinginan nafsu kita. Suka hati benda yang kita mau, tak apa, kita seronok. Bila mai hak benda kita tak mau, dah mula nak merungut kat Tuhan. Mula nak petikai. Dah, ish, sakit apa tak melega-lega ni. Hei, batu tu lega-lega ni 4 bulan dah. Orang tu ada kata, apa ke darah tau? Tu orang tu. Kita apa ke darah tau? Jadi itu bila kita buat lagu tu, seolah-olah kita tak suka Tuhan bagi kat kita lagu tu. Seolah-olah kita tak suka Allah Ta'ala kirim mai kat kita benda tu. Sedangkan makna redha ni suka dengan ketetapan. Jadi ketetapan tu hak baik ke, hak tak mau ke, hak kita tak suka ke, kena terima. Ni nama dia redha. Tu dia panggil redha tu. Sama ada redha dengan hukum taklifi ataupun redha dengan hukum tasrifi. Tu redha tu dia dua tu. Hukum taklifi kena redha. Hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetap pada kita ni, wajib semayang, wajib puasa, wajib katuk orang. Suka tak suka semayang, kena redha. Suka tak suka katuk orang, kena redha. Hukum taklifi. Tu. Satu lagi nak kena redha juga. Dia panggil hukum tasrif. Hukum tasrifi. Hukum kelolaan Tuhan. Jadi kehidupan kita ni dikelola oleh Tuhan, ditadbir oleh Tuhan. Jadi kalau Allah Ta'ala kelola kat kita tu benda yang kita tak suka, kita nak kena redha juga. Jangan bila Allah Ta'ala kelola pada kita benda kita suka, bagi kemewahan, bagi kekayaan, bagi kesenangan, alhamdulillah. Bila Tuhan uji sakit 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, mula kita nak berubat. Bila tak larat berubat dah, kita pun nak cakap, ni payah. Tengok Nabi Ayub,
Kan? Susah lah. Ni kita kata bukan senang nak capai makam redha. Tak. Tu. Tu dia panggil redha suka. Kalau kita suka, pasti apa kita mau buat? Nah. Pasti apa mengeluh? Lemah, sakit ni. Buat apa tadi? Nah. Pergi tanu tak boleh, nak pergi tani tak boleh. Lepas paut. Belum lagi sampai makam redha. Tak. Pasal di situ ada bahasa tak apa nak puas hati. Nah. Tak puas hati siapa? Siapa yang mentakdirkan? Siapa yang bagi sakit? Nah. Siapa yang bagi COVID ni? Allah Ta'ala hantar mai. Ni nama dia hukum tasrifi. Hukum kelola Allah. Allah Ta'ala duk kelola bumi. Tak bagi mai sakit, hantar. Tak. Ni maknanya hukum taklifi kita kena redha, hukum tasrifi pun kita kena redha. Tu. Jadi dua benda tu yang kat kita ni. Tu hukum taklif, hukum yang Allah Ta'ala suruh buat. Hukum tasrif, apa-apa saja yang berlaku di diri kita ni. Mana kita boleh gerak sendiri? Mana kita boleh berjalan sendiri? Kalau Allah Ta'ala tak kelola kita, mana kita boleh buat sendiri? Kalau Tuhan tak kelola tangan kita, tak boleh. Tu. Tu dia tadi sini. Bahawasanya redha dengan qada Allah Ta'ala itu maknanya apa dia? Suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kita ulang banyak kali ya. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala, kita kena ingat tak? Tu kita kena suka. Mau tak mau, susah payah, sakit sihat, tetap kena suka. Sebab ini adalah, dia kata, segala yang dikehendaki Allah Ta'ala. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat benda yang dia nak saja. Allah Ta'ala buat benda yang dia kehendak. Jadi tak ada satu benda yang Allah Ta'ala buat berlaku di muka bumi ni yang bukan kehendak Allah. Ni orang tu ada pegang akidah untung baik, untung jahat, semua daripada Allah Ta'ala. Memang pun baik jahat semua dari Tuhan. Cumanya kita berselisih pendapat dengan puak Mu'tazilah ni, puak Jabariyah, Qadariyah ni, sebab mereka pegang manusia ni tidak ada usaha. Tengok. Jabariyah dia kata manusia ni tak ada usaha. Tu. Semua Allah Ta'ala. Tu puak Jabariyah. Kita ada. Kita kesan memberi berkah Allah Ta'ala, tapi usaha atas kita. Tu kita ahli sunnah. Qadariyah dia kata semua kuasa atas kita. Ni pun sesat juga. Puak Jabariyah Qadariyah ni. Dia kata Allah Ta'ala, Qadariyah ni, dia kata Allah Ta'ala buat sekali ya. Lepas tu Tuhan tinggal kita buat sendiri. Sesat juga. Qadariyah dia kata Allah Ta'ala, kita ni semua Tuhan buat. Kalau hang nak semayang pun tak apa, tak semayang tak apa. Kalau hang tak pergi semayang, bermaknanya Tuhan tak buat hang pergi semayang. Nampak? Kita tengah-tengah ahli sunnah. Perbuatan yang menggerak Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala bagi kat kita, belah kita ni dikira ada dua benda. Yang pertama usaha, yang kedua ikhtiar. Ni dia panggil usaha, ikhtiar. Ni benda yang berbeza dulu ni. Yang pertamanya pilihan hati kita nak main malam ni. Hati kita pilih siap dah nak main malam ni. Daripada kemarin, daripada petang tadi kita pilih dah nak main. Ini nama dia ikhtiar, pilihan hati. Lepas tu sampai masa waktu maghrib, maka kita pun ambil kunci atau kunci betul start. Hak ni nama dia usaha. Tapi usaha kita tu yang menggerak Allah. Kita start tu, hati kita nak pilih ke mana. Kalau hati kita kona kot ni, kona mai kot ni. Kalau hati kita kona pilih ustaz, Allah Ta'ala menjalankan benda tu pergi kot ustaz. Kalau hati kita pilih nak mai kot ni, Allah Ta'ala menjalankan mutu kita mai parking di masjid ni. Ini dia panggil ahli sunnah wal jamaah, dia selamat. Usaha ikhtiar belah kita, gerak geri kita, semua ditakdir oleh Allah Ta'ala. Nampak ni selamat kita ni.
Tu tengok tu. Jadi maknanya dari sini kata sini, suka hati akan segala yang dikehendaki. Bila sebut segala yang dikehendaki, tak kira benda hak Tuhan kehendak tu benda hak baik ke jahat ke. Tu. Cumanya kita diberi akal, bagi hati untuk pilih buat baik. Untuk usaha buat baik, untuk pilih buat jahat. Tu. Kalau kita pilih buat jahat, jadi jahat. Jadi itu pilihan kita belah kita. Sebab tu dikira dosa tu bukan dikira dosa tu pasal Tuhan takdir kita. Dikira dosa ambil tahu dosa tu. Sebab hati kita pilih nak buat jahat. Tu. Sebab tangan kita yang usaha pi buka pagar, robek pi mencuri. Tu. Diambil dosa orang tu. Tu. Bukan. Tak dosa ambil salah apa? Pasal apa? Nak buat macam takdir Tuhan dia nak mencuri. Tak. Takdir Tuhan memang betul pun. Memang takdir Tuhan. Tapi kita ambil salah tu bukan ambil salah untuk takdir Tuhan. Ambil salah pasal tu, pasal tangan dia. Nampak ni ahli sunnah wal jemaah. Tak. Sebab tu orang gila dia tak ada dosa apa. Menatang tak ada. Menatang boleh ambil salah tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tidak ada pilihan hati. Menatang tak ada. Dia tak ada pilihan hati tak ada. Dia kira hak dia lapar nak makan dia makan. Menatang tak kira. Lepas tu menatang dia tidak dihukum. Sebab dia bukan ada hati yang masuk roh yang nak boleh pilih sama ada baik jahat. Menatang tak tahu. Tu di atas sini tu. Dikehendaki. Jadi kita suka, maknanya suka hati akan segala semua apa saja yang dikehendaki Allah Taala. Dan makna redha juga. Yang pertamanya kita suka apa saja Tuhan buat. Suka saja. Tu Nabi tak pernah merongut. Yang kedua, dan ketiadaan i'tirad. I'tirad ni merongut, bangkang. Yang keduanya tak pernah merongut kat Tuhan pun dah. Tu. Nabi tak pernah merongut kat Tuhan dah. Para sahabat tak pernah merongut. Ni redha ni, nak redha. Bila Allah Taala kata duduk tengah sembahyang zuhur dulu kan, tengok Nabi kali kiblat. Kali masjid Qiblatain, kali belah Baitullah, tengok lama atas mayang sang. Sahabat ikut Nabi. Ikut lu. Kita tanya dulu. Siapa buat aku ni? Kan? Lepas ikut lu. Lepas tu saat kita tanya tu saja Nabi tahu lah. Sebagai ilmu lah dia. Jadi apa yang Allah Taala perintah ikut. Pasal apa? Pasal tahu dah itu adalah ketetapan di azali. Tu dia hebat sini tu. Dan ketiadaan i'tirad. Apa dia lagi? Menyangkal. Nak menyangkal. Bangkang lah. Sangkal lah tuan. Sangkal perkataan tu. Akan segala yang diperlaku ni kata hukum tasrifi. Tak pernah nak merongut akan segala yang diperlakukan Allah Ta'ala atas hambanya. Nabi buat keluar 100 ekor kambing pi bagi makan di padang. Lagi balik tengok tangan kosong. Khadijahnya pi mana kambing? Nabi kata bagi sedekah dekat Barui. Dia nak masuk Islam. Abang dia masuk Islam. Mau nak aku nak bagi kambing 1 ekor. Dia tak nak mau. Masuk Islam. Dia masuk Islam sekejap, bagi kambing. Khadijah kata apa? Kalau kita pasang pakai tidur luar. Tak masuklah rumah lah. Buat pergi kereta bini tak boleh kereta. Dalam Honda ikut bawa beli. Kan? Tak bawa beli pula. Khadijah kata, tak apa. Esok bawa pula pergi 100 ekor ni. Tu. Yang Khadijah ni dah daripada hero kepada zero.
Orang daripada zero pada hero. Khadijah kau Nabi ni daripada hero pada zero. Tu. Daripada kaya jutawan Arab. Tu. Seorang jutawan yang kaya. Dia Khadijah ni dengan kok dia kaya ada 2 orang, 2 pelik. Tu. Kahwin dengan Nabi tu habis susah. Ni. Tu tengok tu tak pernah bangkang apa yang diperlaku Allah Taala. Yakin sungguh-sungguh kata Nabi ni Rasul. Ni Khadijah, perempuan yang sangat pintar. Tu di atas sini tu tak menyangkal, tak bangkang apa yang diperlakukan Allah Taala atas hamba-Nya. Jadi tahu dah Khadijah, tahu dah apa hak Nabi buat tu semua untuk Allah Taala. Dan bukan makna redha dengan qada itu. Tengok. Jangan salah faham dia kata. Bukannya makna redha dengan qada itu bahawa tiada berasa sakit pada ketika kena bala. Tu. Tu. Jadi bukannya kita kata bila kita sakitnya hang tak ada bukan begitu dah. Jadi sakit tak apa lah. Bukan dia merongut, bukan dia tak mau tak terima kenyataan dah. Jadi sakit nak buat macam mana? Tu. Adakah itu tak redha? Dak redha. Tu dia tak redha. Sakit, semua sakit. Bahkan Nabi sendiri pun sakit. Bahkan ulama kata Nabi ni diganda 70 kali sakit. Kita sakit gigi sekali ya. Nabi tu dia 70 kali apa yang kita rasa sakit. Tu. Jadi Nabi ni sakit lagi hebat dari kita. Untuk naikkan pangkat martabat Nabi. Jadi bila Nabi sakit sabar, sakit sabar, sakit sabar. Jadi sakit ni salah satunya Allah Taala nak bagi kita sabar. Kan? Untuk bagi pahala sabar kat kita. Tiba-tiba bila sakit kita mormut. Pahala redha pun tak ada, pahala sabar pun tak ada. Jadi kalau kita tak redha pun dia duk sakit juga, tak sabar pun sakit juga. Selagi Allah Ta'ala tak perintah sakit tu keluar daripada badan kita, dia takkan keluar. Redha tak redha, mau tak mau, suka tak suka, sampai saat dia Allah Ta'ala perintah keluar, dia akan keluar. Tu kadang sakit 2-3 hari lega, kadang sakit saat lega, kadang sakit terlantak 3-4 tahun tak lega lagi. Tu. Ni Allah Ta'ala yang pilih. Setiap orang dia akan menerima takdir-takdir yang berbeza. Bukan macam kita tak boleh tahu macam mana dia tu saat lega, pergi berubat tempat yang sama, orang yang sama berubat, ubat yang sama juga, dos yang sama, time yang sama makan, pasal apa tak lega. Tengok tak. Ni kata Allah tak, ni kata hukum tasrifi, hukum kelola Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kelola dia ni lagu lain, Tuhan kelola dia ni lagu lain. Lepas tu kita nak buat macam ni, nak buat macam apa? Redha. Dia takdir dia, kita takdir kita. Dia dah terima takdir dia, kita tak tahu lagi apa takdir kita susah. Tu orang tua dah tahu. Ingatlah kita ni dah. Tu bukan selalu duduk di atas, kadang-kadang duduk di bawah juga. Orang tua dia pandai peribahasa. Roda, dia buat peribahasa roda. Tu memang lagu tu pun hukum tasrifi. Tu tengok. Bukan makna redha dengan qada tu bahawa tak berasa sakit dak. Berasa sakit tu tak apa, redha lah. Aduh sakitnya. Ni tak ada. Dak, kita kata redha dah ada. Redha. Cuma nak abang sakit. Dak, tak redha lah. Bukan merongut, bukan maki hamun, dak, bukan tak puas hati, dak. Dah sakit-sakit, sakit tu tak apa. Nabi pun sakit. Tu dia maksud ni. Dan bahawa tiada berasa sakit ketika kena bala. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan berdoa. Tak. Tu. Bukan makna nak redha, tak boleh doa. Hampa duk doa apa? Doa tak redha. Tak. Jadi bermaknanya walaupun kita berdoa, kita redha lah. Tu sebab Allah Ta'ala yang suruh kita minta. Ud'uni astajib lakum, minta lah.
Tu pada Allah Taala. Jadi kita doa tu adakah termasuk kita orang yang redha? Ya, redha juga. Tu. Kita minta, bukan kita mongut. Kita kan mongut, kita minta, ya Allah, minta bagi sembuh penyakit ni. Tak. Bukan kita mongut, apa tu sakit tak mau hilang. Tak. Ubat atau habis duit ni sia-sia ubat. Ni bukan tu mongut. Ni bukan mongut, ni berdoa. Minta, ya Allah, kasihanilah hamba ni, ya Allah. Bagilah sembuh, nak buat ibadat, nak mengaji, ya Allah. Tak apa. Tak. Bahkan kita minta sembuh tu sebab apa? Ada sebab. Tu minta panjang umur pasal apa? Ni nak buat ibadat tak ada banyak lagi ni. Nak tobat tak ada lagi ni. Minta. Itu tak menafikan redha. Maknanya ini tetap dalam martabat redha juga walaupun dia doa. Cuma aja kita ni tak boleh banding dengan nabi-nabi lah, tu makam dia tinggi. Nah, tu makam tinggi. Kalau boleh, kalau kita tak mau doa pun boleh. Tu, tapi jangan mongut. Tu. Macam Nabi Ayub ni kata, doa lah bagi lega. Nabi Ayub kata sakit baru 5-6 hari, sihat 20 tahun dah. Tu. Jadi tak minta apa lagi. Sampai penyakit tu melarat di hati. Kalau Allah dia panggil barah lah ni. Penyakit tu melarat sampai pi hati lah. Ulama kata dia masuk di hati lah penyakit tu. Lepas tu baru ketika tu dia doa. Pasal apa? Doa tu pun sebab pasal apa? Sebab kalau dia melarat di hati, mati tak boleh nak zikir. Jadi minta doa tu tujuan dia nak bagi sihat supaya aku nak teruskan amal ibadat. Tu ya. Tu boleh doa. Tuhan bagi terpancar air kan mandi yang basuh. Tu. Ini makam orang-orang yang tinggi ni, bukan makam kita. Nah. Kalau kita nak tak minta boleh, tapi jangan mongut. Tu. Nabi-nabi dia tak minta, dia tak mongut. Tak minta. Tu. Ibrahim duduk api dah. Malaikat mai tawar, angin mai tawar, burung mai tawar. Tak. Tu. Semua mai tawar nak tolong. Tak mau. Nah. Tu. Minta apa nak doa tu. Pasal apa? Tuhan tahu apa yang perlu untuk aku. Nah. Lepas tu mongut dah. Doa tak mongut dah. Kita ni suruh berubat tak mau berubat. Tu suruh doa tak mau doa. Orang ajak pergi ubat tak ubat. Lepas tu duk menyusah orang dah. Duk maki orang dah. Maki kita ni lempak habis nasi-nasi, pecah pinggan-pinggan. Ni tak boleh aku tu. Kalau kita tak mau ubat, kita tahan tak apa. Kalau kita tak mau retiak, kita martabat kita nak ikut macam Nabi, tak apa, silakan. Nampaklah tu. Tu dia habang situ tu. Dan bukan makna redha dengan Allah qada meninggalkan doa. Jangan tinggal doa, teruskan berdoa, ya Allah. Tak? Nak minta bagi lega sakit ni sebab nak buat ibadat. Lepas tu bila Tuhan tak bagi juga, alhamdulillah, redha. Tak bagi juga, tak apa, tak sampai masa lagi. Redha lah tu. Minta lagi, tak sampai masa lagi. Redha lah tu. Tak mongut dah. Tiap hari dia doa. 5-6 tahun dia doa. Nabi Zakaria 90 tahun doa. Umur 90 barulah bini mengandung. Anak sama. Umur 90. Kita kalau 90 kau pakai bagi ke anak-anak pula lah cucu. Kita 90 minta maaf lah. Tak ada lah. Hospital tertutup untuk kita. Tak ada. Ni mukjizat Nabi tak? Doa selalu tiap-tiap hari doa minta bagi anak. Sampai umur 90 tahun baru Allah Taala bagi Nabi Yahya tak? Tu bila bagi sekali tu pada bagi sekali. Tu bila kita minta Tuhan tak bagi, minta Tuhan bagi. Tak apa, biar. Pasal apa? Pasal boleh Tuhan nak bagi hak baik. Boleh Tuhan nak bagi hak hebat sungguh. Tu jangan duk mulut. Tu minta lah bagi Nabi lagi Rasul lah nak. Kita macam itulah, Tuhan bagi minta aja tak dapat, minta aja tak dapat, minta aja dia tak dapat. Usaha. Sabar. Minta doa, usaha. Tuhan bagi sekali, boleh jadi hak itulah yang paling baik untuk kita. Kadang kita kata ikhwan pasal apa lah tak dapat. Pasal apa tak dapat? Nak dapat macam mana? Allah Taala nak bagi kita jadi orang baik. Allah Taala tak hantar kita pergi tanu. Pasal apa?
Pi tanah tu tempat tu nak sembahyang tak boleh. Kita jadi sembahyang. Tak. Patut Tuhan tak berhentak macam tu. Rupanya jemaat dapat tak sembahyang. Tengok. Jadi Tuhan lebih tahu lagi. Kita tak pi Tuhan tahu dah. Tu di atas sini tu. Dan berubat. Tengok tu dapat dah. Dan bukan makna redha dengan qada Allah itu meninggal berdoa dan tinggal berubat. Jadi adakah bila orang berubat kata dia ni tak redha kat Tuhan ni. Dah. Orang yang pergi berubat, adakah dia tu redha? Redha lah. Dia berubat tiang saja. Bukan dia mongut. Terai pila berubat ni mana tahu gugut lega. Tu. Nah. Jadi bila orang pergi berubat, adakah dia tu redha dengan qada Allah? Ya, redha. Pasal apa? Pasal dia tak mongut pun. Dah. Lepas tu tiba dah tak mongut buat apa? Lah berubat tu retiak nak bagi lega. Allah Taala suruh retiak. Allah Taala suruh kita retiak, pilih retiak untuk berubat. Tu. Jadi hak tu tak salah. Itu tak menafikan redha. Dia tak mongut pun. Jadi tiap kali berubat tak lega, dia tak kata apa. Berubat tak lega, tak kata apa. Tak mongut. Bukan tak redha. Itu adalah usaha dia untuk bagi lega, untuk bagi baik. Dia pun faham dah. Tahu dah. Kalaulah Allah Taala tak perintah penyakit tu keluar, dia berubat pergi 100 tahun pun duduk tu. Lepas tu pergi buat apa? Alah, buatlah tu retiak kita. Kan kita kita ada dua. Satu, ikhtiar, pilihan hati. Yang kedua apa dia? Start mutu usaha. Satu, pilihan hati nak buat benang. Yang kedua, ikhtiar, usaha. Apa dia? Bawa cangkuk hitung racun pergi benang. Ni nama dia usaha dan ikhtiar. Hak tu dua tu duduk di kita. Hak tu hak gerak apa? Hak gerak, hak bagi berjalan Tuhan. No? Kita usaha tiap saja. Pergi berubat. Kut-kut lega. Pasal apa? Ada orang berubat lega. Ada orang buat tak lega. Pasal apa Tuhan buat lagi tu? Hak tu Tuhan nak bagi kita tak pegang pada ubat. Kalau dia buat semua lega tu, semua pegang ubat tu pula. Sekali sihir apa syirik tu pula je. Tu. Ubat ni pergi lega. Pula dah. Maka Allah Taala pun buat kadang lega, kadang tak. Maka kita faham dah maknanya hak bagi lega ke ubat pun. Allah Taala bagi lega. Cumanya hari Allah Taala perintah penyakit tu keluar, hari itu dia pergi makan ubat tu. Dia buh ubat tu, maka Allah Taala hari itu juga Allah Taala perintah penyakit hang keluar. Maka dia pun bila orang tanya, hang lega makan apa? Makan ubat tu. Nampak tak? Pegang ubat tu pun. Tu. Bila qada Allah, no, kita tak ada lagi tu. Azali tu. Bila qada Allah, qada Allah Taala tulis ketetapan bukanlah. Bukan Allah Taala tulis hari ni. Masa kita tak ada lagi. Ni kata azali tu. Masa belum ada makhluk lagi, Tuhan tulis siap dah. Tu. Sebab tu kita ni cuma belajar untuk redha je. Kalau kita redha ke tak redha ke, dia berjalan tu kita kata takdir berjalan. Dia duduk berjalan takdir ni. Berjalan lagi berjalan. Masa takdir berjalan. Redha tak redha dia berjalan ke tu? Kita sebelah kita saja cuma kena belajar redha. Supaya kita duduk dalam redha dengan Allah Taala. Setuju, suka dengan Tuhan. Tu nak belajar, tu nak bagi tu. Hukum jalan dah. Tuhan tulis di azali. Tulis pula hari jam sekian, waktu sekian. Tu yang mati bila semua tulis siap dah. Mati bila jodoh tang mana, nak rezeki tang mana. Kadang tu duduk di Johor mana, mai duduk di sini. Kadang orang sini pergi duduk kerja di Johor, buat rumah sana tak balik-balik dah. Tu hak dalam negara kita, hak luar negara lagi. Pergi duduk Jepun tak balik dah. Cakap Jepun. Tu. Lah ini semua disusun oleh Allah. Ni tasrif. Hukum tasrifi. Nak kena redha. Tu. Suka tak suka tetap kena redha. Dah. Pedih kan dia ni. Kerap kahwin tunggu lepas ni. 7-8 orang dah dia nikah tu. Lah dia heran bapaknya. Hukum tasrifi. Tu. Tuhan kelola kat dia awal lagi. Bila Tuhan tetap jodoh dia tu? Lah Tuhan tulis masa dia tak ada lagi, Tuhan tulis dah jodoh dia 9 orang. Tuhan tulis dia dah.
Kena redha. Dia kata alhamdulillah redha kena kat aku kata. Nak buat senang kena kat aku. Memang Tuhan tetap dah. Tu. Tengok tu dah, ya Allah, ni kita nak kena belajar supaya kita setuju apa Tuhan buat dah. Tu. Tapi kena ingat, usaha ada, ikhtiar ada. Kalau benda tu menyalahi syarak, benda tu tak elok, benda tu jahat, wajib kena kata, wajib kena larang, wajib kena suruh. Hak ni belah kita. Nah, suruh tak boleh, suruh tak boleh, suruh tak boleh. Kena faham ni. Apa dia? Qada Allah. Kena faham? Tak boleh. Tak mau, tak boleh tegur tak mau. Tegur tak mau. Kita dah nasihat bagi motivasi, bagi kaunseling kat depan, janganlah, jangan contoh-contohlah dak. Jangan duk pisah fikirlah pasal anak, pasal pakai anak-anak. Jangan pisah ni, sayang ni, rumah tangga ni tak boleh. Depa tak mau juga. Dah kami tetap pilih jalan kami nak pisah, tak mau. Kami tak duduk sekali. Kena pandang ini yang ditulis untuk mereka. Belah kita selesai, habaq-habaq dah, usaha-usaha dah. Tu habaq-habaq macam ni bagi pandangan kuno, bagi pandangan kuno, bagi mana. Tak mau juga lepas kami tak lepak parah, tak ada jalan lain dah. Kami ni satu dua, kami kena kat bang. Kat. Pasal apa? Lah tulis dah aku tu. Belah kita, selesai, habaq. Jadi juga takdir Allah. Dah. Kena redha. Tu di atas sini tu. Berdoa kena, ubat pun tak apa. Dan bukan makna dan bukan maknanya lagi. Bukan juga maknanya, dan bukan maknanya memberi mudarat datang kepada diri engkau, serta kuasa engkau menolak. Bukan redha ni bermakna kita duduk saja. Mudarat apa? Dah tahu kata, "Oi, tu kereta mai laju nak belahang." Tak apa, aku redha lah. Hak ni bukan. Tak. Jadi kalau tengok dah mai, "Oi, lari." Tak. Hang ni tak redha ni. Dah redha dah. Pasal apa? Usaha, ikhtiar di kita. Nah. Maka usaha ikhtiar ni tak menafikan redha. Bahkan kalau kita duduk tunggu tentu tu, biar mudarat mai dengan tak usaha lari, ini nama dia orang tak redha. Nah. Sebab redha ni dia kena buat benda yang Tuhan suruh. Tu saya dah habaq. Syarat redha ni kita kena buat benda yang Tuhan kasih. Salah satu benda yang Tuhan kasih, yang Tuhan suka, kita sentiasa berusaha. Tak. Sebab tu bila kita Allah tak cukup makan, Allah susah lah. Hai, usaha lah. Tak. Tak apalah, aku redha lah. Tak. Redha ni hang kena usaha. Salah satu benda yang Tuhan suka, yang Tuhan kasih, hang sentiasa usaha untuk menambah pendapatan hang, sentiasa usaha untuk mendapatkan tu lebih. Tak. Ini benda usaha. No? Yang salah tu usaha sampai tak mayang. Tu bukan gitu. Tak. Kena mengaji tasawuf ni. Tasawuf dia bukan boleh ikut dan lagu tu. Kita nak berjalan di atas jalanan sufi ni, dia ada kitab dia. Nah. Tu bukan boleh ikut ijtihad nak masuk geng ahli sufi, mana boleh masuk geng. Dia bukan boleh masuk lagu tu sufi ni. Dia kena mengaji kitab dia, cara dia. Ni jalanan ahli sufi. Tu. Duduk saja tak kerja apa duk. Tak boleh go tu. Mana ada ahli sufi go tu. Dah. Tak apa. Kita ada tanggungjawab, ada orang nak kena bagi makan, tiba-tiba duduk saja. Hak ni berdosa awal lagi. Bila berdosa saja nak masuk ahli sufi dia mana buat dosa. Nak jalan ikut jalan ahli sufi ni syaratnya hati kena bersih berdosa. Tiba-tiba kita buat dosa awal lagi. Apa dia? Tak usaha, duduk saja ya. Nah. Sedangkan ada ketanggungan. Awal-awal lagi terjun tak masuk dah ahli sufi. Tengok pangkat tu kita suruh suluh tang mana kedudukan kita. Jangan kita tiru pangkat para wali. Kita kan sampai lagi. Tak sampai nak tiru lepas apa. Kita duduk cara kita tak sampai lagi. Ukok baju di badan sendiri. Tu dia habaq sini tu. Jangan kita biak mudarat. Jadi kalau biak mudarat itu tak nama redha. Bahkan menyuruh Allah Ta'ala akan Tuhan suruh tu.
Bahkan menyuruh Allah Ta'ala akan dikau dengan mendoa. Lah Tuhan suruh kita doa. Ud'uni astajib lakum. Weh doa. Doa hampa minta kat aku. Aku nak tunai apa hampa nak minta. Minta kita. Minta rezeki murah, minta umur panjang. Nah, tu. Minta apa-apa saja yang kita nak minta. Benda yang baik tak salah. Maka setengah daripada perhimpunan redha dengan qada itu bahawa menentu saat menuntut sampai Allahu alam no. Kita berhenti tentu nah. Insya-Allah no. Minggu depan pula kita sambung insya-Allah nah kuliah subuh. Tanda tentu nah. Tanda lelak tentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwali wal akhirin wa sallim barakatuh ala sayyidina aslam sayyidina rasulina ajma'in. Allahumma nastaghfiruka nastaghfiruka imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kull shay'in ta'ala. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa haqqina bil istiqamah wa izna min mujibatin dama fiha li wala manaka sami du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tak sembahyang insya-Allah no. Saya mai daripada Penang tadi. Buat jamak qasar dah. No. Minta tu imam, jadi imam. Nak kena balik tu ya.